supaya waktu siang-siang macam ni tak adalah nampak muka ataupun muka saya ataupun muka Encik Azlan sahaja. So kita dah bawa muka lain sikit supaya ramai orang tertarik lah ataupun attracted. Asyik-asyik kalau kita buat grup ramai-ramai biasa waktu malam kan. Ni kita saja tukar selera sikit. Dan kita punya tajuk untuk petang ini pun basically tak adalah berat. Just kita nak bersembang berkenaan dengan testimoni. Sebab nak bersembang tentang testimoni ni, nak tak nak memang kita kena bawakan orang yang dah biasa pakai, orang dah lama menggunakan, supaya penceritaan ataupun penyampaian itu lebih genuine ataupun lebih orang kata nampak secara macam lebih jelas. Kita bawakan mereka ini. Okey? Kita punya live ni macam biasa minta jasa baik kalian untuk like dengan share dulu kita punya live supaya lebih ramai lagi boleh enjoy kita punya sesi live pada hari inilah. Okay, so kita ada 4 panel basically. Kita ada Kak KB kita yang sudah ramai orang tahu. Hari ini kita bawakan beliau juga untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini untuk buat share berkenaan dengan produk. Bersama dengan kita juga kita ada seorang jejaka yang menemani saya. Kalau ikutkan panel ni dia seorang je lah. Kalau tuan tapi saya dia seorang jejaka kat sini. Kumbang yang dikepit oleh bunga-bunga yang banyak. Okey, iaitu Encik Muhammad Fizan lah ataupun Ustaz Fizan yang berada di Sandakan. Okey, jauh ni kita bawakan kena terbang ni. Tapi dengan kehebatan zaman teknologi sekarang ni dah tak boleh terbang-terbang dah. Kita connect dengan teknologi, kita dah boleh sampai bersiaran bersama-sama. Seterusnya kita ada Puan Samsiah ataupun Kak Samsiah. Kalau anda perasan, beliau merupakan salah seorang top sponsor nombor 1 untuk bulan 7 punya. Okey, kejap lagi kita minta dia share macam mana ataupun apa yang dia buat sebenarnya sampai dia layak dapat title tersebut. Pasti korang semua tertanya-tanya kan. Setiap kali ada top sponsor, top registration, mesti kita tanya apa benda yang orang buat sampai orang layak macam itu. So that's why kita bawakan beliau pada petang ini untuk beliau share lah apa yang beliau buat sebenarnya. Dan last kali kita ada Puan Mariana daripada Adela. Okey, kita nak beliau nanti share sedikit bagaimana beliau bersama-sama mengembangkan tim beliau yang sangat-sangat kukuh dan besarlah sekarang ini. Okay, so insyaAllah sekarang 30 minit tanpa menangkan masa insyaAllah kita beri ruang kita dah peluang pada hari ini sebabnya kita tengok tajuk kita sebenarnya berkenaan dengan COVID-19 is real, geng. Benda ni real, bukan benda yang main-main, bukan benda yang kita boleh buat tak tahu ataupun buat indah tak indah. Sebab kalau mungkin pada awal bulan 1, bulan 3, bulan 4 kita rasa kes COVID-19 ni masih jauh daripada kita. Tetapi kalau anda sedar ataupun anda perasan kes ini makin lama makin dekat dengan diri kita. Apa maksud saya yang makin dekat? Contoh dalam WhatsApp group tu cuba anda lihat ada tak orang bagi tahu tolong doakan saudara sekian-sekian kena jangkitan COVID-19 positif sebagai contoh, ataupun ada saudara mara yang meninggal ataupun kawan sahabat handai kita yang ada kena positif COVID-19. Tu yang saya maksudkan, dia punya kes ataupun COVID-19 ni dah makin rapat dengan diri kita. Makin lama kadang-kadang jiran sebelah pun ada. So tolong sangat-sangat untuk kita berhati-hati, berjaga-jaga. Macam tadi pun masa awal tadi saya bersembang dengan Kak KB, cakaplah benda ni memang kita dah cuba jaga sebaik mungkin pun kadang-kadang Allah cakap ini rezeki kita untuk diuji dengan sedemikian rupa. InsyaAllah hebat macam mana pun kita menjaga memang kita akan kena. Tetapi jangan risau, benda tu ada hikmah kenapa Allah berikan. Pasti ada sebab ataupun ada dia punya di sebalik takbir kenapa kita diberikan ujian sedemikian itu. So kalau anda pernah ataupun ada family member yang sedang bertarung nyawa ataupun sedang fighting COVID-19, jangan risau. Beri sokongan moral dan juga sentiasa bertanya khabar dengan mereka. Okey? So di sini kita nak serahkanlah kepada Ustaz Fizan untuk bercerita sedikitlah, untuk memberi cerita tentang pengalaman beliau. Kalau tidak salah Ustaz Fizan pernah ataupun kira COVID-19 fighter jugalah.
okey, pada satu ketika dulu. So kita boleh tak share pada kawan-kawan kita kat luar sana bagaimana ataupun apa benda yang pernah Ustaz Mizan lalui lah. Okey, supaya orang lain pun tahu keadaan bagaimana sebenarnya COVID-19 punya penyakit ini. Teruskan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haza min fadli rabbi, haza min fadli rabbi, haza min fadli rabbi. Alhamdulillah. Jelas suara saya? InsyaAllah jelas. InsyaAllah. Baik. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Zainal, wakil MSB, rakan-rakan Max Gabian dan juga semua rakan-rakan yang sedang menonton live sekarang ni. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin dan rahmatnya di pada petang Jumaat yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu, ya, di antara rakan-rakan yang kita boleh kongsi sebab sedikit. Baik, untuk makluman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, permulaan saya kena COVID ni iaitu pada tahun 2020, 6 hari bulan 10 pada 2020. Untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, kami kena ni kalau ikut satu keluarga, permulaannya yang kena ialah isteri saya. Jadi apabila terkesan dengan COVID ni, isteri saya ni permulaan dia demam. Ini saya cerita sedikit lah untuk permulaan demam. Jadi demam tu, jadi kita pun dah keadaan risau, kan? Berlaku kerisauan di situ. Apa yang buat? Saya telah bawa isteri saya pada malam tu ke klinik dan didapati positif. Terus, tu dia. Itu ujian yang Allah bagi. Ya. Bila positif, terus dibawa ke unit kecemasan dan kami tidak dibenarkan untuk berjumpa sama sekali. Dan pada waktu itu, kalau ikut, hanya Allah sajalah, kita tidak ada apa-apa yang nak boleh berharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab waktu permulaan COVID ni, kalau tuan-tuan dan sahabat sekalian tahu, dia jadi fobia. Fobia ni macam mana? Yang saya nak cerita, bila berlaku saja COVID, waktu pada ketika itu, orang akan memandang serong berbanding dengan sekarang. Kan? Sekarang ni orang boleh siap-siap selfie, tunjuk gelang merah, siap-siap selfie, tunjuk gelang. Macam-macam kita tengok kan sekarang ni. Tapi kalau waktu tu, bila dengar kata yang menjadi stres waktu tu, yang Allah uji saya waktu tu, sebab kita manusia ni apabila orang minta nasihat, kita boleh bagi nasihat, kan? Tetapi dikala bila terkena pada diri kita, terlupa yang pemberi ujian tu siapa. Ada ketika pada waktu tu, ya. Jadi apa yang berlaku di sini, sehinggakan situasi dan keadaan taman tempat saya duduk tu, saya risaulah sebab sebelum ni saya pernah bercakap dengan rakan-rakan di masjid, tapi kita risau masa bagi kuliah, kan, takut terkesan. Tapi alhamdulillah di situ Allah pelihara. Ya, Allah pelihara. Jadi alhamdulillah setelah isteri saya masuk lebih kurang dalam 9 hari, dalam masa tempoh dalam 1 minggu tu, kami anak beranak duduk di rumah lah dalam keadaan. Dan apa yang saya nak kongsi di sini, sahabat sekalian, malam-malam kita akan sentiasa rasa macam mana,
gelisah apa keadaan apa akan berlaku. Tetapi alhamdulillah di sini saya kongsi sedikit yang mana saya nak tengok keajaiban yang Allah jadikan pada produk yang kita guna pakai weekend. Yang mana memang saya pakai full lah waktu tu, dan matte steel tu saya akan letak di bahagian dada. Kalau tak matte steel pun, ataupun saya letak knee pad di bahagian dada. Sebab apa? Untuk kita bagi hilang rasa apa? Gementar. Wallahu alam dah. Tapi ini kerja Allah Ta'ala. Sebab dalam keadaan tu, saya mengurus satu orang di rumah. Yang mana berfikir lagi keadaan isteri di hospital. Begitu juga selepas daripada 4 hari lepas tu, Allah uji lagi anak saya yang kecil dan anak saya nombor 2 positif COVID. Waktu tu isteri tak keluar lagi. Jadi bila masuk di pusat kuarantin tu, isteri tu memang duduk sana lah, memang berpindah randah. Begitu juga saya. Kemudian bila positif, dia kata ambulan akan datang ambil. Jadi tuan-tuan, pada waktu tu kita akan nampak pandangan orang. Sebab manusia ni dia tidak terlepas kadang-kadang pergantungannya. Ya, kita yakin dengan Allah, kita yakin apa ini ujian, tetapi hati manusia ni sentiasa berbolak-balik. Saya kongsi yang tu berbolak-balik. Sebab apa? Kita perlukan sokongan. Sebab itu dalam saya kisahkan ada satu orang cikgu lah yang batu. Dalam WhatsApp group tu, orang masing-masing hentam. Kenapa dia duduk di sini? Kenapa macam ni? Tetapi dalam satu yang ketika tu, ada seorang rakan ni, mungkin dia tahu saya kena. Dia bagi tahu apa? Kita jangan menuding jari. Sepatutnya kita support dia. Sebab itulah saya selalu tanya macam rakan-rakan yang dah kena ni, kan? Kita support dia. Kita jangan nampak dia ni macam mana kalau kena nanti apa dia akan bagi kesan. Sebenarnya ramai orang yang takut di waktu tu. Memang takut. Sebab situasi waktu tu, waktu permulaan. Siapa mau? Kita pun semua tak mau, kan? Dalam kita jaga pun memang kena. Itu. Jadi alhamdulillah bila dah Allah uji macam tu, permulaan memang saya kena redha. Dan alhamdulillah juga sebab apa? Allah panjangkan umur kami sekeluarga. Ya. Sebab apa? Di mana yang ketika dah anak saya kena, dan mungkin di Semenanjung berbeza dengan di Sabah. Sebab kalau di Sabah, kalau budak-budak kena, ibu bapa kena jaga masuk. Tapi isteri saya memandangkan isteri saya masa tu tak keluar lagi. Saya kena ambil alih lah tanggungjawab tu. Tapi alhamdulillah, ini ujian yang Allah bagi, Allah hantar. Maksud dia hari yang sama bila saya perlu ke hospital, dan hari yang tersebut juga isteri saya dibenarkan pulang. Jadi isteri saya lah hantar kami untuk ke hospital untuk buat cek. Saya sebenarnya alhamdulillah secara tak tahu lah, mungkin Allah tolong kita lah. Mungkin Allah tolong dengan produk apa, saya tak. Wallahu alam. Sebabnya yang saya nak kongsi di sini, saya 4 kali swab semuanya kalau ikut negatif. Tetapi memandangkan anak saya masuk, swab yang terakhir tu, mereka cek ada sedikit, iaitu sebanyak 10% sahaja. Sebab virus ni ada 10% dalam badan. Jadi di waktu itulah saya kena masuk dan jaga anak saya. Tapi alhamdulillah dalam kita tempoh kuarantin ni, kita banyak muhasabah diri, dan alhamdulillah saya bersyukur juga apa yang telah saya join dalam MSB ni, produknya telah saya ambil semua. Memang kita pakai satu badan. Stoki memang tak pernah tinggal. Itu. Jadi yang saya nak kongsikan juga kadang-kadang sikap orang, ya, sikap orang tuan-tuan, yang mana bila berada dalam keadaan macam ni, pandangan dua masyarakat, satu masyarakat luar dan masyarakat dalam. Bila masyarakat luar, dia akan pandang serong. Permulaan waktu tu, masyarakat bila kita berada dalam tempoh kuarantin tu, alhamdulillah rakan-rakan yang dalam pesakit-pesakit intibat dan pusat kuarantin tu saling bantu-membantu. Contoh dia orang kata, okey, ustaz nak makan apa? Ni ada makanan, kami ada biskut. Kita kadang bila kita nampak ada orang ni yang susah hati apa, dia pergi
bantu, untuk sembang, untuk berceriakan orang. Di situlah yang saya nampak. Walaupun orang tu orang yang biasa, kita tengok orang-orang yang kampung, orang yang driver bas, kan, yang mana yang kita nampak tak sangka. Sebab dia simptom tidak menunjukkan. Macam saya hari itu hanya kesan dia pada inilah bila pembuangan najis lah, bila dah kita duduk keadaan macam kita dedah. Hari yang kedua, hari yang ketiga yang saya berada dalam pusat kuarantin tu barulah terkesan contohnya pembuangan najis kita. Ya, yang itulah. Sebab tu kesan yang lain taklah nampak teruk. Ya. Sebab kecuali lah kalau orang yang mungkin ada sakit yang kronik, itu memberi kesan. Ya, sebab pada masa yang sama bila saya dapat masuk, terus ada sahabat saya 2 hari lepas tu, sehari lepas tu dia masuk dan dia duduk di hospital dan ditidurkan kerana dia ada masalah lain lah, penyakit kronik, dan itulah dah sampai ajar dia. Memang saya terasa lah, lebih kurang dalam 5 hari, rasanya 5 hari. Hari kelima saya berada di hospital, di pusat kuarantin. Saya mendengar khabar waktu tu anak kawan saya yang baik ni, jiran, meninggal dunia. Itu. Jadi itulah sebab apapun dalam keadaan kita berada dalam macam ni, kita perlukan support, ya, bantu kawan-kawan dan doa kawan-kawan, ya. Sebab itulah bila saya kena permulaan saya kabar kata isteri saya kena, tolong doakan sahabat-sahabat. Waktu tu Sifu Aja Kak Ita telah post dalam grup Harimau Selatan dan juga beberapa grup yang lain di ketika itu. Itulah untuk perkongsian yang saya boleh sampaikan, Tuan Zainul. Okay. Sebab bukannya ada apa-apa juga apa, tapi itulah sekadar yang kita perlu, yang saya nampak support dan kawan-kawan tu cukup. Sebabnya di situ untuk membina hubungan ukhuwah, dan saya nampak ini berlaku dalam tim kita. Ya, kadang-kadang mungkin tak semua, kadang ada rakan terdekat yang dia akan call, dia akan telefon, dia akan tanya, okey, macam mana perkabaran. Itu alhamdulillah. Jadi saya bersyukurlah sebab kita berada dalam tim ni yang sentiasa bagi support untuk kita. Walaupun doa daripada jauh yang kita tak kenal rakan-rakan kita yang lain. Itu alhamdulillah. Itu saya perkongsian untuk kalau ada apa-apa bolehlah tanya sajalah. Okay, terima kasih Ustaz. Saya nak tanya sikit lah sebabnya kan Ustaznya dengan isteri, lepas tu datang ke anak-anak dan juga last kali kat Ustaz lah kan. So apa yang daripada segi macam keadaan, daripada keadaan isteri dan juga anak-anak, dia punya keadaan masa tu macam mana? Adakah macam agak teruk ke ataupun just macam biasa-biasa saja? Mesti budak-budak lah. Kalau macam kita yang dewasa ni mungkin lebih kuat sikit berbanding mereka kan. Kalau dia orang budak-budak tu macam mana? Okey, untuk makluman sahabat-sahabat saya dan juga coach, anak-anak tidak ada kesan. Dia tidak ada. Sebab pada segi pernafasan mereka macam biasa. Dia orang aktif macam biasa. Sebab kami hari itu kami ditempatkan di satu flat. Sebab flat tu memang flat yang orang belum duduk lagi, macam perumahan PPR kan, yang belum orang duduk. Jadi budak-budak dia orang boleh keluar turun tangga, naik tangga. Cuma kita tidak boleh keluar daripada kehalaman sajalah. Hanya tingkat dengan tingkat tu tiada masalah. Jadi aktif dia orang alhamdulillah. Tapi di situlah bila kita berada di situ, apa saya nampak kesan, alhamdulillah, untuk kita berada balik kebersamaan, untuk kita dekatkan diri kita dengan Tuhan. Jadi selama ni mungkin kurangnya baca Quran, jadi kena selalulah baca Quran. Macam tu. Kalau kurangnya zikir tu, kurangnya selawat, kena selalulah. Dan sebab itu saya selalu ingatkan anak-anak saya, kalau kita lupa, maklumlah bila dah sihat macam ni kadang-kadang kita lupa alpa kan. Jadi kita nasihat, ingat Allah dah uji kita. Allah dah uji kita, macam Allah bagi kita panjang umur untuk apa, kita tingkatkan ibadat. Jadi kena buat, jangan lupa. Itu yang saya selalu pesan. Tapi anak-anak memang tak ada kesan. Dia orang aktif macam biasa saja. Cuma yang itulah yang saya nampak cirit-birit saya ajak. Cuma dalam sehari 2 saja. Lepas tu okey. Cuma yang ada yang terjadi, yang kesan pada anak saya yang terakhir ni, iaitu dia kena dengan kawan dia masa tu di MRSM. Yang mana kesan dia saya nampak dia hilangnya deria bau. Dalam tempoh
kadang ni dah berapa bulan saya nampak masih lagi ada, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Macam tu. Itu. Kira sekarang ni complete lah satu family kami ni positif COVID. Tapi Memang komplit saya. Dulu memang tak ada apa kan. Tapi bila kata Allahu Akbar. Sebab itu jadi fobia. Kalau masa ni kan. Masa kalau nak balik kampung, nak balik Semenanjung. Cukup fobia untuk ni swab test. Swab test memang fobia. Ya Allah, doa dah malam tu memang macam tu. Memang. Sebab swab test sebelum masa COVID. Masa nak ambil test COVID tu, saya waktu tu 4 kali. Waktu tempoh tu. Lepas tu, jangan pihak KKM telefon, tanya macam mana, ada kontak rapat, Allahu Akbar. Jadi kita terpaksa, kita kena jawab. Tapi yang lain Alhamdulillah lah. Alhamdulillah dah semua okey. So far masa time quarantine tu, anak-anak dan juga ustaz dan juga isteri, selain daripada ustaz pakai mask steel, kalau anak-anak biasa dipakaikan dengan apa? Anak-anak dia stokin lah. Stokin lah, biasa stokin. Saya bagi stokin je lah. Dia ada yang anak yang seorang je yang masa dia kena kuarantin itu 10 hari di Sempurna, yang tu dia pakai wristlet. So alhamdulillah lah. Tengok ini itu yang ustaz tadi cerita tadi lah. Sebabnya ustaz dia punya pengalaman kena positif di awal, maksudnya dia dekat awal COVID-19 yang kita tahu memang time tu memang kita ada stigma, kita ada satu pandangan yang kurang elok ataupun kurang enak lah. Setiap kali macam orang tu buat jenayah ataupun mencuri atau memperompak lah kiranya. COVID dah ni perompak lah ni. Contoh macam sebab saya tinggal di apartment. Yang saya terkesan saya tengok dalam tu, saya memang saya tak baca semua. Kalau baca kita akan memberi tekanan. Mana isteri kita duduk di hospital kan. Waktu tu kita di rumah kan, dia orang tanya, aku tinggal, dia orang cakap bahasa ni, kami tinggal di blok ni, jangan dia pegang tangga apa semua macam, kenapa dia tak pindah, patut dia keluarlah di sini. Macam-macam kena. Tapi ada yang setengah tahu, ada setengah tak tahu saya kena. Tapi mungkin saya rasa kebanyakan mereka tahu juga. Sebab kan kita kadang-kadang di masjid sebab sebelum tu saya bercakap waktu Jumaat. Itu yang saya tapi alhamdulillah so far member-member yang lain yang waktu tu sebelum tu saya ada cakap dengan Jumaat, kemudian ada baca tahlil di satu kenduri pun tidak ada. Alhamdulillah. Sebab dia orang cerita sini, kami tak ada pula ustaz tu. Kami heran dengan ustaz, macam mana ustaz boleh kena. Yalah. Itulah saya kata ni tak apalah ujian. Kadang Allah nak bagi peringatan kat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas perkongsian ustaz, saya rumuskan memang sebabnya dikena pada peringkat awal. Kita perlukan sokongan moral daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita. Doa tu yang penting lah. Sebabnya memang akan ada pandangan-pandangan yang kurang enak yang kita tak boleh nak halang. Sebab biasalah masyarakat ataupun netizen ni yang macam itu. Mulut mereka memang kita tak boleh nak jaga. So memang biasanya lah, kalau kita duduk kat tempat kita kena time tu, memang kita akan tertekan. Walaupun mungkin selama ni kita biasa memberi nasihat, memberi kata-kata semangat pada orang. Tapi bila terkena batang hidup sendiri, bila tu lain nasihat. Kita tak boleh jadi macam mana kita biasa buat. Percayalah cakap saya atau percaya tak saya. Memang. Itu memang lain. Sebabnya Allah nak uji kita sebabnya kita dah biasa membantu orang dalam kesusahan. Betul. So sebab bila Allah nak bagi kita tunjuk atau rasa macam mana engkau nak nasihatkan orang, sebabnya biar kita dapat selami keadaan orang itu. So bila kita menasihatkan orang macam okey, kita tak boleh macam bagi janji-janji manis itu saja. Kita down ke apa kan. So sebab itulah Allah pilih benda ni. So bagi saya untuk ustaz punya situasi, itulah ujian ataupun signifikan kenapa Allah nak beri ujian pada suami ustaz. So tapi apa pun alhamdulillah lah. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Kembali jadi seperti sedia kala, and tidak mengapalah sebabnya memang setiap benda yang berlaku, especially macam COVID-19 ni, memang dia akan ada side effect pada badan kita. Tapi insyaAllah dengan usaha kita cuba makan makanan sihat, makan corak makanan yang baik, pasti benda tu akan dapat kembali pada normal. So jangan risau, insyaAllah. Teruskan dan yakin pada apa yang Allah berikan pada kita lah. Dan terus jangan lupa untuk sentiasa menzahirkan rasa syukur atas nikmat sihat yang diberikan selepas itu. Okay. So seterusnya kita bertanya juga kepada seorang sahabat kita ni yang quite
baru jugalah. Okey, Kak KB satu family, hampir satu family kalau tak salah, tadi biar beliau sendiri share. Ada juga pengalaman menjadi pesakit COVID-19 ini. So kita nak tengok juga sharing daripada beliau, sebabnya dia punya timeline berbeza. Setiap timeline berbeza, dia punya variant ataupun virus tu berbeza-beza. So kita nak tengok ataupun kita nak dengar sedikitlah perkongsian daripada Kak KB berkenaan pengalaman beliau lah satu family. Dipersilakan Kak KB. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah zamil fadli rabbi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman taman ala sayidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqudum wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil rawaibu wa usul hawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajrihil ya karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum billah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat moderator kita Encik Zainul, jidah-jidah hebat, bakal-bakal jutawan, Ustaz Hafizan, Kak Ana daripada Feda Adila, dan juga my network kaya saya lah. Alhamdulillah Zami Fadli Robi, dengan izinnya kita dapat lagi bertemu pada hari ini Cik Zainal pandai 2 minggu saya kuarantin, dia tahu mesti macam ayam berak kapur kan, dia tak kacau pun. Sebab memanglah Allahu Akbar, saya pun tak jangka sebenarnya tahu. Dan sebenarnya yang tahu kami satu family ni kena COVID pun rakan-rakan terdekat. MXB for sure lah kan. Lepas tu yang grup-grup Zumba saya semua tak tahu tau. Bila diorang tanya khabar tu, saya cuba cakap Alhamdulillah sihat, buat ceria dalam WhatsApp kan. Mana diorang tahu kan. Padahal tengah baring melepek ni. Tapi memang Allahu Akbar. Itulah macam Ustaz Hafizan kena tahun lepas. Masa tu memang orang semua takut tau. Memang orang semua memang tengah takut lah kalau dengar COVID ni mesti mati. COVID yang mati, betul tak? Ya. Jadi saya Alhamdulillah, syukur Allah uji tahun ni. Maksudnya orang dah boleh terima. Maksudnya dia sekarang ni pun kalau kita tengok rata-rata dalam satu taman tu pun dah banyak kematian, dah banyak apa. Jadi diorang kurang takut tau. Cuma lagi berjaga-jaga tu tetap ada. Betul tak? Saya diuji di kala orang dah kira dah di range yang biasalah. Jadi saya punya tekanan tu tak sehebat Ustaz Hafizan. Masa saya pun saya rasa tak ada tekanan. Memang rasa tak ada tekanan. Sebab apa? Masa saya tahu tu, masa tu Haji dia buat swab test lepas raya haji. 20 hari bulan raya haji kan. Dia dah start demam. 2-3 hari batuk, memang batuk teruk sangat-sangat. Lepas tu saya kata abang pergi klinik, pergi buat check up. Lepas tu prosedur klinik sekarang ni kan kena buat swab test dulu baru boleh jumpa doktor kan. So Haji buat swab test and then dia buat RTK je sebab masa tu dah ada simptom. So doktor terus dia call saya, dia kata abang positif. Saya kata Allahu Akbar. Saya kata ujian apa yang Allah nak tunjuk dekat aku ni sebenarnya, cakap kan. Tapi saya redha. Saya kata macam saya memang gerak hati saya kuat. Saya ada satu rasa ya Allah anugerahkan saya dapat rasa benda tu. Kalau betul memang betul. Jadi saya kata tak apalah. Saya kata nak buat macam mana kita kuarantin satu family. Tengok anak-anak macam mana dalam 2-3 hari. Tengok simptom dia orang macam mana kan. Sebab apa masa Raya Haji tu kita lepas solat kita bersalam-salam, bercium semua kan. Jadi tak mustahil lah benda tu kan. So saya tengok lepas suami saya apa tu, saya pun maklum pada family semua, kami kuarantin sendiri di rumah. Esok tu saya tengok anak nombor 3 saya demam pula. Demam, batuk. Tapi batuk dia biasa, dia tak macam Haji. Kan? Deria rasa bau dah mula. Dah mula tak ada. Lepas tu esok tu saya tengok anak saya yang sulung pula macam tu. Tapi masa tu yang nombor 3 tu kena hari kedua lepas Haji tu saya terus buat swab test. Memang positif lah. And then yang lain-lain tu bersama saya setkan appointment drive-thru dekat klinik, dekat sini lah kan. Buat drive-thru, hari Jumaat tu baru kami pergi buat. Saya seorang buat PCR sebab saya sebenarnya memang ada masalah paru-paru sebelum ni.
Saya sebenarnya Allah uji macam-macam tau. Sebab apa saya redha? Sebab apa? Sebab Allah dia nak bagi saya testimoni. Nampak tak hikmah tu? Sebab saya memperjuangkan dakwah sihat itu penting. Kita memperjuangkan bahawa sihat itu hak Allah, betul tak? Wajib jaga. Asbab produk MXB ni yang Allah dah hantar ni, jadi Allah uji saya macam-macam. Saya kena denggi, saya kena COVID. Paling tahu COVID lah kan. Jadinya lepas saya Jumaat saya buat PCR semua, kami semua positif. Lepas tu saya tanya kawan saya yang dah terlebih dahulu kan, saya tanya macam mana. Saya kata macam mana prosedur kalau kita semua satu family dah disahkan positif, macam mana cara nak buat tu. Kata saya ni macam mana anak-anak semua kan. Dia kata tunggu KKM call. Tapi sekarang ni sebab kes dah terlampau banyak, nak tunggu dia actually lambat lah. Kita tak boleh nak salahkan mereka sebab memang tengah pack. CSC pun, COVID Assessment Center pun tengah padat semua kan. Jadi sebenarnya saya kena pergi sendiri. Saya kena bawa anak, suami saya semua pergi CSC tu untuk buat, adalah dia punya latihan dia untuk tengok tahap oksigen dalam badan kita. Masa time Ustaz dulu ada tak Ustaz? Dia ambil tekanan darah kita, oksigen kita, and then dia ada exercise duduk bangun yang dia suruh buat dalam masa 1 minit, dia nak tengok oksigen kita. Tak ada. Betul tak ada. Sekarang dia dah buat macam ni lah kan, duduk bangun. Tapi budak-budak tak payah sebab budak-budak rupa dia orang tak kisau sangat. Melainkan kalau budak yang dah ada penyakit kronik. Budak-budak yang sihat ni dia memang dia macam biasa je Ustaz kan. Loncat-loncat, main-main walaupun demam. Dia peduli apa kan. Kita kata COVID tak, dia happy je. Jadinya memang yang tapi saya pantau jugalah. Asbabnya saya ni KKM call bila mana saya terbagi IC Muhammad Salah. Jadi dalam sistem tu dia detect tau. Dia tengok pelik, macam pelik kenapa nombor ni keluar kan, pelik. Tu KKM call saya. Dia kata, Puan, saya nak tahu ni. Lepas tu saya kata, saya memang tengah tunggu KKM call saya ni. Saya tak tahu nak buat apa ni. Macam mana saya nak buat ni sekarang ni kan. Lepas tu dia kata sebenarnya kadang itulah saya kadang call malam pun semua orang marah saya sebab dia ingat scammer, dia kata. Dia orang ni teruk kena marah, kesian. Sebab dia orang kerja 24 hours. Yeah. Dia telefon saya hari Ahad tau. Masa tu kan ada orang tak boleh terima benda ni. Dia ingat scammer tau, dia marahnya orang tu. Dia kata apa ni penipu, dia kata ni. Padahal kau ni tengah sakit, betul tak? Jadi saya memang tengah tunggu. Lepas tu saya cakap terima kasihlah Puan telefon saya apa semua. Dia cakaplah prosedur macam mana semua. Tahu tak nama anak saya Muhammad hari yang dia detect COVID tu nombor yang ke 4,000 lebih. Bayangkan. 4,000 lebih nama Muhammad. Bayangkan. Punya Allahu Akbar. Cakap memang sekarang ni rata-rata memang benda dia dah macam jadi normal kan. Memang kita sedaya upaya nak mengelak, tapi jika Allah nak bagi juga jangan mengeluh. Kita banyakkan zikir. Adalah hikmahnya kenapa Allah nak bagi kita rasa. Tambahan kita dengan perjuangan kita memperjuangkan produk weekend, asbab kesembuhan, produk-produk MXB semua alhamdulillah Zamin Fadli Robi memang terbaik. Masa saya tak dapat tahu tu terus saya memang pemakai Tega weekend. Ni memang saya akui, stokin apa semua siang malam semua saya pakai. Saya tidur siang pun pakai stokin apa semua kan. Jadinya bila dapat tahu tu je saya bagi anak saya semua pakai produk weekend yang saya ada. Saya dah ada tau. Lepas tu alhamdulillah anak saya nombor 2 tu je yang ada macam semput sikit sebab dia memang ada asma daripada kecil. Dia dah tingkatan 4. Tapi saya pantau lah. Takutnya kita Ustaz bila kita diuji macam ni kita rasa kita makin dekat dengan kematian, betul tak? Saya bangun je pagi kan, saya mesti bangun. Saya bangun, ya Allah syukur alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah bagi aku nafas lagi. Betul saya keluar bilik saya tanya. Seorang-seorang saya tanya, abang okey tak? Ni semua okey tak? Nafas okey tak? Semua kan? Dengan pihak manajemen, Masya Allah, terima kasih banyak pihak manajemen MXB, sahabat-sahabat syurga Allah yang sangat saya sayangi. Tak putus-putus bagi semangat, bagi bantuan.
yang dekat-dekat ni hantar makanan lah dekat saya apa semua kan. Syukur pada Allah, jiran-jiran semua bagi support. Macam dia orang kata kita tak boleh keluar kan. Siap pesan kata kalau ni nak pesan barang bagi tahu. Ni semua alhamdulillah memang tenang lah. Saya tak stres macam ustaz lah. mungkin itu juga orang kata proses rawatan saya jadi lebih mudah. Sebab jiwa kita tenang, hati kita tenang apa semua kan. Produk Weekend sangat-sangat membantu. Memang. Sebab bila COVID, kita demam kita lain tau. Dia tangkap semua sendi lebih kurang macam demam denggi lah. Tapi kena jaga jangan sampai kita sesak nafas. Bila mana kita sesak nafas bermakna lung kita dah banyak dengan COVID tu. Jadi yang itu kena berjaga-jaga. Itu saja perbezaan COVID dengan penyakit yang lain. Sebab COVID ni dia mengurangkan oksigen dalam badan kita. Tapi produk Weekend menambah oksigen dalam badan. Ini gila produk. Saya Weekend, Reborn Cream, Cola Plus. Memang saya makan. Memang saya guna masa ni untuk ikhtiar. Sebab Allah tu dia nak suruh kita ikhtiar. Dia selagi mana kita hidup jangan menyerah kalah. Berdosanya kita bila mana Allah uji kita mengeluh, kita saling menyalah-nyalahkan, kita tak ada ikhtiar lah maksudnya kan. Tambahan sekarang produk Weekend ni dah sangat murah dah. Betul tak? Company nak bantu supaya lebih ramai orang dapat manfaat kesihatan sebab pakai produk Weekend ni. Jadi ambillah peluang, jangan sayang duit. Bak kata sahabat kita Syuib kan, dia kata apa? Walaupun duit banyak macam mana pun tak boleh beli nyawa isteri dia. Betul tak? Dikala sakit macam ni Allah dah uji, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi sebelum menjadi lebih parah, lebih baik kita ikhtiar. Nak makan vitamin apa pun makanlah, tak ada masalah. Tapi cuci salur darah anda dulu dengan produk Weekend ni. Saya cakap cuci dulu. Sebab salur darah kita ibarat longkang. Kalau longkang tersumbat, macam mana cara kita nak bersihkan? Betul tak? Sebab Weekend pakai dia wajib minum air putih lebih. Untuk flushkan toksin tu semua daripada kencing perlu dengan air besar. Siapa yang malas minum air tolong pakai produk Weekend ni. Ni marah ni. Ya kan? Nampak? Macam-macam cara ikhtiar yang kita boleh buat tau. Sebab produk Weekend sangat-sangat luar biasa. Produk yang Allah tunjuklah kehebatan dia. Sebab bahan-bahan dia ni pun daripada bahan-bahan alami, bahan-bahan semula jadi yang diproses guna nanoteknologi untuk dijadikan produk Weekend. Dia idea daripada Jepun dengan Jerman tapi diproduce di Taiwan. Taiwan adalah satu-satu negara yang bebas, yang tak banyak kes COVID. Ada dengar tak Taiwan teruk COVID? Tak ada. Kita orang dah pergi dah. Bersih, sebersih-bersihnya, cantik, aman, damai, tenang semua. Bukan kaleng-kaleng tau produk Weekend ni. Sebenarnya ramai yang dah tahu tapi kodokut. Orang kata kodokut tak hidung masin lah. Tu kau lah. Lagi satu yang terbaik kan, V-Dream. Produk V-Dream ni sangat-sangat bagus. Serius cakap. Haji, dia batuk teruk kan. Lepas tu saya balut V-Dream ni, saya bagi dia pakai seorang je. Kita orang kalau sakit memang asing-asing. Seorang tidur dalam, seorang tidur luar. Kita bawa diri masing-masing kan. Kau aku macam tu janji sihat kan. Tapi khabar tetap tanya. Jadi dia pakai ni, dia memang balut badan dia. Besok saya tanya. Saya kata macam mana bang rasa batuk okey tak? Dia kata lapang dada dia. Dia kata kalau tak dia rasa macam berat. Sebab saya risau Haji ni masa kena COVID tu, cek oximeter tu kan, cek dia punya oksigen 90 tau. Oh dah turun lah. Saya kata saya nak call CSC. Kata saya nak call CSC, saya nak abang dapat treatment. Saya kata sebab abang ni batuk lain macam ni. Kita takut orang kata merosakkan dia punya paru-paru lagi kan. Tapi dia tak nak. Dia tak nak. Lepas tu saya kata susah lah orang lelaki ni kalau sakit dong ni.
Lepas tu saya doa lah, saya kata abang janganlah sakit bang, kata kan. Boleh sakit jantung saya ni Dogel tu tak. Lepas tu dia tak nak. Saya kata tak apalah. Saya kata tak apalah. Kita tawakal pada Allah. Kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah dah hadirkan ikhtiar. Macam-macam kita ada dengan Gabah Cafe kita, dengan fitoknya. Subhanallah. Demam. Kalau demam kan, minum, buat secawan panas Gabah Cafe ni, sat lagi tu berpeluh lah. Merecik-recik peluh ni. Gabah Cafe pun terbaik juga. Semualah. Saya bukan nak cakap apa, memang produk MXB semua saya, dikala diuji macam ni lagi kita nak cuba kan, nak tengok testimoni demi testimoni diri kan. Tapi memang membantu. Saya cakap syukur pada Allah memang. Tapi kena minum air putih lah. Kena minum air secukupnya lah untuk kekal sihat dan bertenaga kan. Alhamdulillah lah. Allah uji tanda Allah sayang. Kan. Dia uji pun bukan orang yang kaleng-kaleng. Orang yang banyak cakap ya dia uji. Jadi apa pun memang syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada MXB. Produk-produk MXB sangat-sangat luar biasa yang Allah hadirkan. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat saya yang sangat bagi support lah dekat saya. Allah, baru saya tahu bila kita sakit kan, baru kita tahu ya Allah ramai ni yang sayang. Yang jarang jumpa pun WhatsApp kan, nombor tak keluar, tak appear nama, keluar nombor ni. Ya Allah, sedihnya KB sakit. Ya Allah, saya cakap ya Allah, subhanallah. Saya kata Allah nak tunjuk. Dia nak tunjuk sebenarnya apa-apa pun jangan mengeluh. Vaksin juga kan. Vaksin rohani kena ada. Vaksin rohani kena ada. Vaksin jasmani, produk weekend kita, produk yang MSB ada ni lah kan. So apa pun, terima kasih banyak lah. Saya harap benda ni belum selesai lagi, tak tahu sampai bila kan. Kita pun doa dan terus berdoa, tak tahu bila Allah akan makbulkan. Apa pun tingkatkan daya tahan badan kita, terus yang mana ada produk weekend teruskan pakai, jangan bazir duit lah. Dah beli, pakailah sebab ini satu ikhtiar. Saya dah pakai, saya dah rasa kenikmatan sihat yang Allah bagi ni, kira macam peluang kedua lah untuk saya, betul tak? COVID ni kan membunuh. Ni peluang kedua untuk saya. Jadi Allah dah bagi. Dah bagi saya macam-macam kan, rasa macam apa nak bagi saya peluang untuk saya lebih kuat beribadat, untuk saya lebih tingkatkan saya punya dakwah dalam bisnes MXB ni. Jadi kenapa kita nak menolak? Kenapa kita masih nak menidakkan? Yang mana belum dapatkan produk weekend, kontak lah sahabat-sahabat yang mana yang dah jadi ejen, yang dah jadi stokis tu, tak rugi. Laburlah untuk kesihatan daripada melabur untuk kos rawatan. Sebab sekarang ni kos rawatan bukan murah-murah tau. Bukan murah. Nak buat swab test tu pun paling murah RM70. Saya 7 orang dalam satu family dah cuba kira. Dah berapa. Berapa tu kena keluar? Ya, berapa kena keluar. Kau mana kau nak korek? Kan. Jadi sementara Allah bagi nikmat sihat ni, jagalah. Kan, kita memang tak boleh nak menidakkan jika Allah dah kata nak kena sakit tu memang tak, tapi kita kena ada ikhtiar. Since Allah dah hadirkan ikhtiar depan mata ni, ambil je. Jangan berkira-kira. Sebab duit tak boleh beli kesihatan kita, duit tak boleh beli nyawa insan tersayang kita. So saya rasa itu saja perkongsian saya hari ini. Terima kasih banyak Pak Encik Zainal, sahabat-sahabat semua. Kalau ada yang nak tanya soalan boleh tanya. Itu saja. Okey, terima kasih Kak KB. Nampak Kak KB cakap dia Allah uji dia untuk dia lebih mudah share pada kawan-kawan dekat luar. Dia punya positive thinking tu sangat-sangat kuat. Itu yang betul lah. Apa yang tadi Kak KB ada share, bila kita diuji, kita jangan rasa down ataupun rasa putus harapan. Sebabnya Allah nak kita sentiasa meminta ataupun terus berdoa ataupun berusaha dengan dia. Maksudnya nak tengok
kita punya keyakinan ataupun kita punya pegangan kita pada kebergantungan kita pada Allah itu. Betul. Sebab kalau kita macam dah rasa putus harapan dan tak tahu nak buat apa, itu macam kita tak yakin dengan apa yang Allah nak janjikan. That's why nak tak nak kita kena just berusaha sebaik mungkin. Okay. So seterusnya ini round yang kedua ni basically kita akan meminta dua insan hebat ini untuk bercerita berkenaan dengan kejayaan ataupun apa yang mereka lakukan semasa pandemik ini. Kenapa tadi kita tengok, kita dah bagi tahu COVID ni yang benar-benar berlaku, dan kita nak tengok dalam tatkala COVID-19 yang tengah sedang mengganas ni pun ada di kalangan kita di MSB yang masih mengganas lagi dalam buat sale. So dia punya pembuktian dia ini. Okay, seterus kita jemput Puan Samsiah atau Kak Samsiah kita yang merupakan, kalau anda lihat ataupun anda perasan, beliau lah orang yang pertama ataupun dekat first ranking untuk top sponsoring untuk bulan 7 ini. So kita nak minta jasa baik beliau untuk bercerita sedikit apa ataupun macam mana sebenarnya beliau dapat lakukan yang menjadi melayakkan beliau dapat title tersebut. Boleh Kak Samsiah share pada kawan-kawan kita kat luar sana. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hazami faqbillah qala wala quwata illa billahil azim. Dengar ke suara saya? Dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada Cik Zainul sebab memberi peluang pada saya untuk membuat perkongsian petang ni lah. Saya kenalkan diri saya Samsiah Fuad dari Sungai Buloh, Selangor. Sebenarnya saya mula kenal weekend ni dah 6 tahun. Ketika tu jadi pengguna je. Saya mula serius menjadikan MSB sebagai peluang perniagaan pada awal tahun ni lah, tahun 2021. Saya memang sangat beruntung sebab dapat pemimpin hebat seperti Jida KB dan suaminya Haji Razali. Diorang ni memang sangat penyapa. Diorang tak pernah kena putus asa untuk ajak saya serius dalam MSB ni. Saya ingat masa 3 Januari Haji Zali telah menjemput kami sekeluarga ke rumah dia. Rupanya ada kelas marketing MSB lah. Dan di rumah dia juga ada, masa tu ada beberapa yang hadir, jutawan yang hadir, antaranya jutawan Leni Lina, jutawan Faizal Yusof, Sifu Razak dan Jida Ita. Di akhir program tu ada penampilan khas bersama si Fuyong melalui video call Google Meet lah. Dari apa yang disampaikan oleh si Fuyong tu memang amat terkesan dekat hati saya. Antara kata-kata dia macam ni. Kalian terpilih berada kat sini sebab Allah nak bagi peluang dunia untuk akhirat. Yang luar biasa untuk menggunakan platform MSB. MSB ni adalah sebuah syarikat gergasi yang sudah bertapak selama 15 tahun dekat Malaysia ni. Orang lama yang sudah dapat peluang tapi tak buat sungguh-sungguh, ini masanya kena mula balik. Dia cakap Allah nak jadi kita orang yang hebat sebab Allah sayang kita. Rebut peluang ni untuk sebar ke kebaikan produk agar ramai boleh luar biasa sihat. Apabila ramai dah sihat, mereka boleh luar biasa solat, luar biasa baca Quran, luar biasa zikrullah dan luar biasa sedekah jariah dia lah. Jadi saya buat keputusan untuk daftar e-mobile pada pertengahan Januari 2001. Sekarang produk dah banyak kan. Bila produk dah banyak, saya kenalah buat sungguh-sungguh kan. Buat sungguh-sungguh perkongsian. Jadi kejayaan saya sebagai top sponsoring hari ini dah tentulah ada kaitannya dengan orang hebat yang saya sedut ilmu sebelum ni.
Siapa lagi mestilah si Puyung kan. Jadi saya memang ikut tip-tip yang saya pernah yang pernah dia yang pernah dia sampaikan. Antaranya kalau nak berjaya, kita kena pasang niat yang baik. Tujuan berniaga ni untuk sebar kebaikan untuk manfaat dunia dan akhirat. InsyaAllah akan dipermudahkan urusan kita. Nak berjaya, kita kena ada target. Target untuk ambil peluang untuk buat sungguh-sungguh. Misalnya, target nak 100,000 sebulan. Kita bayangkan, kita boleh kejar 1,000 set untuk jualan. Cara kita Ahmad, nak target tu, Syifa, cara tolong Ustaz. cara kita nak kejar target tu adalah dengan jaga sujud kita, doa kita, jaga tahajud kita. Dengan cara ni kita boleh terus buat, dengan ni kita tak teruk nak buat kerja. Tapi Allah hantar 100,000 tu melalui perkongsian kita. Jika kita nak berjaya dalam MSB ni, wajib jaga solat. Tak ada istilah nak buat bisnes baru nak jaga solat. Tak ada istilah sakit baru nak jaga solat. Nak berjaya, jangan tinggal Al-Quran. Apabila kita jaga solat dan tak tinggalkan Al-Quran, percayalah rezeki Allah dalam MSB itu bukan biasa-biasa. Nak berjaya, kita kena jaga aurat. Terutama kepada orang perempuan. Jaga aurat tu wajib. Jaga aurat tu arahan Allah. Bukan benda main-main. Pastikan pelihara aurat kita dan jangan sebar aurat orang lain dalam posting kita. Nak berjaya, kita kena belajar menjadi orang mendoakan orang lain. Nak berjaya lagi, kita kena pakai dan guna produk dengan istiqamah. Selepas kita pakai produk dan faham cara produk berfungsi, jadi mudahlah untuk kita buat perkongsian. Nak berjaya, kita kena mahir ilmu produk. Apabila kita sudah faham konsep produk, dengan redha. Di samping tu kita berdoalah hari-hari agar Allah hantar orang yang hebat agar bergabung dengan kita. Menyentuh pasal perkongsian produk, pada peringkat awalnya saya banyak guna marketing mulut ke mulut je. Sasaran saya masa tu ahli keluarga, saudara mara dan sahabat andai lah. Saya juga sharing dekat media sosial. Saya ada Shop, TikTok, Insta dan Telegram. Antara banyak tu media sosial tu, antara yang saya nampak yang banyak menyumbang pendapatan adalah di Shopee. Kedai Shopee saya No Syam, boleh jemput datang tengok. Selain itu konten yang berkaitan dengan video juga saya tengok digemari ramai jugalah. Bila kita send video, dia mudah nak meyakinkan orang untuk membeli. Kalau video testimoni yang panjang, saya akan masuk dalam YouTube. Dan kalau dekat TikTok tu, testimoni yang pendek lah. Jadi dunia ni adalah ladang akhirat. Dunia tempat kita semai benih kebaikan. Dunia ni tempat kita menabur bakti pada Allah. Dunia ni tempat kita ajak orang untuk sihat. Hidup kita boleh jauh. Hidup kita tak boleh jauh dengan Allah kalau kita nak berjaya dan kejar gunung pahala. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah ada berfirman, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dengan limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat. Saya rasa itu je lah. Apa tak dengar? Cik Zainal suara. Audio.
Cik Zainal audio. Oh, lupa pula. Lupa tadi tu. Terima kasih Kak KB. Okey, terima kasih kepada Kak Samsia atas kongsian tu tadi. So saya nak tanya sedikit lah. Okey, sebabnya tadi Kak Samsia ada share cakap banyak buat sharing dekat sosial media, TikTok dan sebagainya. Tapi saya ada dengar cerita macam berjaya untuk close seorang ustaz, saya rasa kira selebriti jugalah. Macam mana sebenarnya? Saya pun tak tahu cerita betul dia. Bermulanya ataupun proses tu berlaku. Nak tahu juga sebabnya bukan senang kalau kita nak approach seseorang yang kira macam artis punya level lah kiranya. Close macam itu. Bila tolong share sikit. Okey. Asalnya jumpa artis tu yang dimaksudnya Azada Rabbani ya. Okey, asalnya saya jumpa tu masa saya ada temu janji di klinik Kota Damansara lah. Untuk ambil darah sebenarnya. Ketika nak ambil darah tu tiba-tiba dia tegur saya, "Hai Kak Syam, saya memang dah kenal dia dah lama." Macam dia ni memang orang suka berniaga, bisnes. Dia kalau ada produk dia memang akan selalu minta saya tolong jualkan macam itulah. Tapi saya tak pernah lah bagi produk untuk dia jual macam tu. Jadi sebab kita dah lama tak jumpa, selepas tu kita selepas nak ambil ubat ke apa, jadi kita banyaklah perbincangan kita apa semua kan. Lepas tu saya cakap dia ni memang ada macam-macam sakit juga. Jadi saya cakap pakailah weekend. Saya cakap weekend ni bagus. Saya cakap saya pun memang macam-macam penyakit juga. Alhamdulillah dengan izin Allah. Cakap saya guna weekend banyak dapat membantu saya. Saya cakap macam itulah dengan dia. Kata, "Akak saya memang guna weekend," kata dia. Dia cakap tak apalah. Nanti saya naklah produk ni nanti akak datang kat tempat saya. Jadi dari situlah saya jumpa, pergi kat tempat dia. Dia ni duta Pasaraya. Ganda asalnya. Jadi saya pergi kat tempat dia dan berurusanlah di sana. Membawa produk yang dia nak tu lah. Sebenarnya tu memanglah kenalan lama sebenarnya. Rezeki Kak Samsiah lah. Tapi tak apa. Maksudnya itulah cara yang Kak Samsiah gunakan yang saya nampak lah. Tadi yang Kak Samsiah share adalah yang pertama dia, kita kena sentiasa bayangkan ataupun kita sentiasa zahirkan kita punya impian ataupun apa benda yang kita inginkan masa kita macam nak berjaya dengan kita punya bisnes ini. Macam tadi ikut daripada input daripada si Fuyong, saya cakap sentiasa ucapkan supaya benda tu sentiasa bermain-main dekat fikiran kita. Sebab saya pun ada pengalaman 6 tahun dekat retail. Memang apa benda yang kita cakap ataupun apa benda yang kita zahirkan itu insya-Allah akan tak dapat pun 100%, insya-Allah akan dapat CP-CP. Contohnya macam dulu kalau saya kat retail, saya akan target. Bulan ni aku nak target jual certain produk ni, contohlah kat sini nak jual stokin. Aku nak target bulan ni nak jual stokin dalam 100 pasang, contoh. Insya-Allah tak lari. Kurang-kurang tak dapat 100 pun 80, tak pun 70, dah banyak juga dah. Padahal kita main sebut-sebut je. Sebab benda tu memberikan satu kadang-kadang menjadi pemangkin atau pembakar semangat lah. Ini saya share sendiri saya punya pengalaman jugalah daripada apa yang saya pernah buat sebelum ni. Memang kalau kita zahirkan apa yang kita inginkan, selain daripada kalau contoh kita buat dream board semua benda tu, kalau kita nak berjaya dalam kita buat sale ke apa, memang kita kena zahirkan apa yang kita nak buat setiap masa. Sebab apa Cik Zainal? Yes, betul. Sebab apa tahu? Sebab Ana Indah Zona Abdi. Apa yang kita rasa, apa yang kita cakap, apa yang kita fikir, semuanya adalah satu doa. Tu pasal kita kena fikir, cakap, rasa yang baik-baik je. Walaupun di saat kita diuji dengan benda-benda yang
orang kata yang sangat mengujikan lah. Itu yang membantu kita untuk terus hidup sebenarnya. Hidup luar biasa kerana Allah. Betul tu. Itu so maksudnya lepas habisnya kita punya sesi ni, insya-Allah start esok Sabtu Ahad, cuba setiap masa, setiap saat zahirkan apa yang anda inginkan. Tak kisahlah benda, yang penting benda baiklah, jangan benda tak baik pula. Korang zahirkan, tumbuk je lagi kau. Okay. Yang benda baik-baik je kita zahirkan, kita sentiasa ucapkan, kita ungkapkan setiap masa dalam mulut kita. Macam kita titipkan zikir-zikir dan munajat kita. Kita buat benda yang sama lebih kurang. Okay. So tanpa melengahkan masa, terima kasih juga pada Kak Samsiah lah kerana sudi buat sedikit sharing. InsyaAllah nanti kita set masa lain buat kasih panjang sikit. Selasa. Tunggu Kak Samsiah. Ini kita saja bagi panas badan. Mesti orang lain kenal diri. Okay. So seterusnya insyaAllah kita akan menjemputlah orang hebat di Adela. Siapa tak kenal. Biasanya kita bawa pasangan dia, iaitu Abang Lan Sajani. Yang ini kita bawa isteri dia. Orang yang memegang kawasan Adela ni. Ini orang hebat Adela lah kiranya. Okay, jom tanpa melengahkan masa, kita menjemput Kak Ana kita untuk memberikan sedikit perkongsian lah, berkenaan bagaimana ataupun macam mana, especially time pandemik ini, macam mana dia mengatur strategi ataupun mengatur program dekat Adela sana yang kalau kita tengok sebenarnya tak putus-putus. Kalau kita nak compare di Adela dan juga dekat Jerantut, diorang ni kalau kita letakkan di rumah dia sebelah-sebelah, memang macam orang bergaduh. Yang ni aktiviti sebelah sana buat aktiviti, sini aktiviti, sebelah sana aktiviti. Cuma kita tak nampak je. Tapi memang ni antara dua tempat ataupun dua center, home center dengan juga center yang sangat-sangat aktif lah. So that's why saya nak Kak Ana share sedikit lah macam mana ataupun macam manalah boleh ada idea ataupun sentiasa bersemangat untuk buat program-program membantu downline-downline yang ada ini ataupun sahabat-sahabat yang ada di Kak Adela sana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Hari ini salam Jumaat penuh barakah. Sempena Ma'al Hijrah, salam Ma'al Hijrah buat semua. InsyaAllah dengan satu tekad yang lebih baik, dengan azam yang lebih baik, InsyaAllah kita terus merealisasikan impian setiap dari kita. Tentunya masing-masing sudah ada target untuk apa tahun 2021 penghujungnya dan awalnya 2022 nanti. Amin, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal dari saya, anak kaya daripada Akademi Kaya Lubuk Duit Kedah Adila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih kepada MSP. Terima kasih kepada Miss Pemya, satu-satunya CEO yang sangat-sangat kita sayangi, lagi kita rindui. Terima kasih Encik Zainul, terima kasih Encik Azlan, terima kasih mak saya dan bapa saya, serta semua mentor-mentor, sifu-sifu yang terlebih awal daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah atas izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang berbahagia ini dapat kita bersiaran di sini untuk kita berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya dapat, apa yang saya dah terima daripada, tentunya semuanya ni daripada anugerah daripada Allah Ta'ala untuk saya dan juga semua tim-tim Akademi Kaya Lubuk Duit dan Gudang Duit, kerana semuanya ini adalah satu titipan dan juga amanah Allah untuk kita terus berjuang melebar luaskan lagi bikin series kepada seluruh rakan kaulan, sahabat handai, kawan kenalan yang kita kenal maupun tidak, semualah sekali. Mudah-mudahan dengan izin Allah asbab ini menjadi jambatan untuk kita ke syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya menjawablah
pertanyaan Cik Zainul berkenaan bagaimana atau apa step yang diperlukan untuk menghasilkan rangkaian yang mana semuanya bergerak. Seperti contohnya seperti di Adila, juga contoh juga seperti di Jerantut, juga contoh juga di tempat-tempat tim lain. Okay, jadi saya berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya lakukan. InsyaAllah semoga bermanfaat dan mungkin menjadi untuk inspirasi kawan-kawan lain lebih baik lagi daripada apa yang saya buat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk terlebih dahulu saya mulakanlah dengan sebelum ni tiba-tiba terus terjebak dengan weekend ni, tentunya awal bismillahnya tentulah kita menggunakan dahulu produk weekend . Sebenarnya kalau saya kaitkan balik dengan tajuk hari ini ialah COVID-19 is real, ini sebenarnya pengalaman saya jugalah seorang pengguna weekend. Sebenarnya saya dahulunya ialah seorang yang mengidap asma. Sebelum saya diperkenalkan dengan weekend, saya adalah pengidap asma yang sejak daripada tingkatan 3 lagi saya dah terkena hingga sampai satu tahap saya memang bergantung kepada inhaler tu kan, gas tu kan untuk sedut, dan kroniknya memang sampai tahap yang berbunyi tu. Jadi sejak daripada tingkatan 3 hinggalah saya bekerja, itulah yang saya rasakan setiap kali bila ada simptom-simptom orang asma ni boleh terkena dengan sejuk tak boleh, cuaca panas lebih sikit tak boleh, aircon lagi dah tak boleh, makan pun tak boleh, kena berpantang lah maksudnya. Jadi setiap kali terkena tu memang usaha kita ialah pada masa tu memang dapatkan rawatan ke klinik, dan saya akan dapat, kalau time bekerja memang MC. Jadi dekat tempat kerja pun terjejas juga sebab kehadiran asyik MC aja. Nanti bos pun dah jeling-jeling aja. Bahkan dekat tempat kerja, kira jawatan yang saya pegang pun agak penting. Jadi bila saya tak datang aja, menjejaskan juga departmen yang lain. Tapi macam mana, kita sakit, so MC kenalah. So untuk jaga kesihatan, saya pergi klinik untuk dapat perawatan dan dapat bawa balik lah ubat-ubatan yang perlu dimakan. Jadi makanlah. Jadi alhamdulillah itu ikhtiar pada waktu itu. Jadi ikhtiar pada waktu itu. Jadi kebergantungan saya dengan ubat-ubatan tu teruslah diamalkan setiap kali terkena sampailah saya berkahwin. Dapat mula daripada pregnant pertama, kemudian sampai sekarang alhamdulillah dengan sampai ke anak nombor 4 pun pada masa tu saya tak jumpa lagi weekend. Jadi sampai ke anak nombor 4 pun saya masih bergantung pada ni ubat-ubatan klinikal. Jadi apa yang saya nampak dengan izin Allah, Allah datangkan weekend daripada seorang sahabat suami saya, dan dia perkenalkan kepada saya dengan izin Allah pada bulan 7 2018. Okay, saya mula pakai produk weekend series yang bermula dengan stocking, dengan wristlet, dengan cap dan juga dengan combo set maksudnya. Jadi sebab daripada itu alhamdulillah selama tahun 2017 akhir bulan 8, kemudian hingga sekarang saya dapati dengan izin Allah, subhanallah, saya dah tak terkena lagi dah asma tu. Amin ya Allah. Jadi dapatlah dekat sini bahawa sebelum kita nak test pada orang lain adalah menjadi lebih terbaik ada testimoni diri sendiri kan. Jadi barulah kita terus boleh bantu yang lain. Jadi pengalaman saya di sini sebab daripada Allah datangkan ujian dengan asma tu tadi, Allah datangkan juga dengan weekend, tentunya Allah menitipkan sesuatu amanah ataupun tanggungjawab yang perlu saya laksanakan, di mana kesihatan itu, sakit itu datang dari Allah dan juga
asbab daripada mungkin ialah ketidakjagaan saya kesihatan. Jadi dengan asbabnya weekend juga saya dengan izin Allah sembuhkan daripada asma. Dah hampir 3 tahun ni dah tak ada kena lagi dah. Jadi tugas saya seterusnya untuk menjadi seorang khalifah, untuk menyampaikan kebaikan kepada yang lain. Saya ambil satu pendekatan dekat sini. Saya gunakan produk weekend ni daripada platform MSB untuk saya sebarkan kebaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi jariah saya sebagai seorang khalifah kita di muka bumi ini untuk kita terus berdakwah dari segi aspek kesihatan, insyaAllah, amin. Jadi bagaimana saya membawa produk ni kepada umum? Okey, balik kepada tajuk bagaimana saya boleh gerakkan empat di mana semuanya bergerak. Leader-leader saya, alhamdulillah, permulaannya untuk saya perkenalkan kepada semua orang, tak mungkinlah saya hebahkan pakai speaker masjid kot nak bagi tahu dia bikin bagus, saya dah pakai dah ni. Tak mungkin juga kan, sebab saya perlu berkongsi kebaikan ni pada satu orang yang pada masa tu saya, di fikiran saya ada satu sahabat yang nama dia Mairich. Dan juga saya ada satu sahabat lagi pada awalnya dahulu, ialah nama dia Suhaza. Tapi saya bermula dengan satu orang dahulu kerana saya nak satu orang ni, bila saya dah dapat Mairich ni, saya pegang dia betul-betul. Saya fahamkan dia tentang weekend, saya nak dia pakai weekend, saya nak dia dapat rasa kesan baik dia. Saya nak dia tahu apa yang ada dekat weekend dan benefit-benefit yang dia boleh dapat di sini. Bila saya dah pegang Mairich, saya pegang betul-betul, saya ikat dia, dia tak boleh pergi mana-mana. Maksudnya, bukan tak boleh pergi mana lah. Maksudnya, saya pastikan yang dia buat benda ni sampai jadi. Dan dengan izin Allah, dia seorang teman baik, business partner lah sekarang yang together dengan saya. Jadi bila saya tanya dia, apa yang awak nak dekat sini? Saya kaitkan dengan apa tujuan dia dalam live ni. Jadi bila kita sebagai seorang sahabat, memanglah kita mungkin ada yang kita share, susah payah, pahit mahu, apa semua. Jadi bila benda ni dikongsi bersama, jadi memudahkan lagi kita punya gerak kerja. Sebab saya pegang dia supaya dia boleh jadi seorang leader. Saya mesti jayakan dia. Kalau bila dia berjaya, bermakna insya-Allah saya pasti berjaya. Bila dia boleh dapat income dekat hasil daripada bisnes dekat sini, sampaikan dia berduit, dengan izin Allah itu maksudnya saya insya-Allah sudah berjaya. Walaupun permulaannya agak payah tetapi tidak menghalang. Alhamdulillah bila dia terus komit dengan saya, hadir ke kelas yang diadakan, tak faham dia banyak bertanya kepada dia nak pergi. Masa dulu sebelum PKP kita boleh pergi door to door, kita pergi share dengan kawan-kawan, kita buat test demo produk tu semua, kita bersama. Saya bersama dengan dia buat home party, memang banyak home party yang dah kita buat dengan dia. Saya latih dan kita latih sama-sama. Maksudnya bila kita pergi buat sharing tu, permulaannya mesti dia tengok dulu macam mana kita, kemudian mesti dia duplikasilah apa yang dia tahu dan saya tengok juga bantu untuk dia close apa semua. Jadi alhamdulillah selepas saya pastikan yang dia boleh berjalan sendiri, malah boleh berlari sendiri, saya lepaskan dia perlahan-lahan. Alhamdulillah, macam kita seorang ibu kan, ibu dan ayah, apabila kita sudah melahirkan seorang anak, kita jaga dia, kita beri dia kasih sayang, kita beri tunjuk ajar, nakkan dia yang terbaik, kita bagi cukup makan, kita nak dia sukses sehingga dia membesar tu dengan jayanya. Jadi begitulah yang saya boleh kaitkan juga macam mana saya build up leader saya dengan mestinya dia
ada perubahan daripada segi info-info knowledge tentang bisnes ni, sehingga dia boleh berjalan, berlari sendiri dan saya akan lepaskan perlahan-lahan. Kemudian bukan dengan dia seorang saja yang perlu saya tengok, dan saya juga ada kawan lain yang perlu saya bantu. Saya perlu jayakan orang di bawah saya baru saya berjaya. Selagi dia tak berjaya, bermaksud saya belum berjaya. Tapi alhamdulillah, izin Allah, saya dapat kawan-kawan yang bagi muluh tangan untuk saya sambut tangan dia bersama untuk buat benda ni sama-sama. Kau kena ikut aku, kita buat sama-sama, apa kita plan, kita rancang sama-sama, kita buat sama-sama, follow sistem, follow step. Sekarang alhamdulillah dengan mentor, bantuan mentor-mentor Mak Kaya, Baba Kaya dan semua, tentunya sekarang sudah terlalu banyak kemudahan yang diberikan untuk membantu sesama kita untuk gerak kerja kita. Kita pergi sharing sekarang pun dah tak payah, tak susah sangat. Walaupun sekarang COVID memang kita kena masih kita kena patuhi SOP, tapi apa yang kami buat di tim Adila ialah di WhatsApp group kami memang tak putus-putus. Dari segi bagi semangat, daripada segi info, daripada segi coaching pun juga di WhatsApp group. Jadi kalau setiap hari tu banyak sangatlah input sampai terhang-hang handphone orang, buat WhatsApp lah kan. Tapi semua tu sebenarnya selagi kita tak ada apa alasan yang akan timbul. Kalau kita mesti dapat. Jadi alhamdulillah saya ucapkan tahniahlah kepada leader-leader saya di hadapan. Semuanya di tengah COVID ni saya rasa mereka semakin bersemangat. Apatah lagi dengan package terbaru kita, ya Allah, yang subhanallah, ini semua titipan daripada Allah, dan thank you so much kepada Miss Tanya yang sangat prihatin terhadap kita punya produk-produk yang sentiasa di upgrade dari semasa ke semasa dengan package terbaru 20 ada 40% ni, subhanallah. Menampakkan yang bahawanya kita nak membantu ramai orang di kala COVID ni lagi sangat mudah, lagi sangat senang, mampu milik. Kalau satu pasang wristlet tu sahaja pun sudah 178 sahaja. Itu pun sangat. Kalau masih ada yang kata mahal, wallahu a'lam bisawab. Produk 178 tak dapat dah nak menolong. 178 dapat sepasang, pakai untuk jangka hayat 5 hingga 7 tahun. Subhanallah. Kalau dibahagikan hanya berapa tahu satu bulan tu? Ya Allah, hanya berapa? Lebih kurang berapa ringgit saja, sen-sen pun. Ya, betul. Subhanallah. Nak dikalikan dengan setahun, RM79 tu macam mana tu? Kali dengan 5 tahun. Untuk 7 tahun. Jadi tentang produk kita dah tak nafikan, macam KB Rich pun dah share, Kak Syamsri pun dah share, dan Ustaz Hafizan ni pun dah share tentang kehebatan weekend ni. Saya rasa kenapa kita tidak terus dan kita tak ambil peluang ni untuk kita buat. Sebenarnya kalau kita nampak dekat MSB ni adalah satu titipan Allah untuk kita semua, bahawa produk MSB ni yang hanya sarung-sarung je, dengan izin Allah dapat bantu kesihatan kita. Testimoni sangat banyak, subhanallah, hingga kan sampai dengan izin Allah dengan COVID ni pun orang yang ikhtiar dengan weekend series, dengan pengalaman-pengalaman KB Rich dan juga Ustaz Hafizan sendiri, itu sedikit sebanyak, itu ialah hikmah yang Allah nak tunjuk. Kerana kita seperti kata KB Rich, kita pejuang weekend, dan bila ada COVID-nya, maksudnya Allah minta kita buat dan kita pakai, kita tengok kesan baiknya, itu semua izin Allah yang menyembuhkan itu Allah. Cumanya sebab kita memakai, kebergantungan kita hanya pada Allah, Dia yang Maha Menyembuh. Weekend ini hanya asbab. Tetapi dengan teknologi yang canggih ini, alhamdulillah terbukti dengan izin Allah, weekend MSB memang yang terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Syukur pada Allah. Jadi saya nampak dekat sini kawan-kawan saya, leader-leader hebat di Bursa Adila dan di Gudang Duit,
semuanya berkobar-kobar untuk terus mempromosikan weekend dengan package yang terbaru ni. Dan setiap hari ada je call-call yang bertanya tentang weekend untuk package-package yang terbaru ni. Hinggakan hinggakan hari ini sebenarnya kami menunggu Skynet sampai dengan membawa kotak-kotak yang banyak. Sedang ditunggu-tunggu oleh Mas Kevin Adila ni. Sebab mereka dah tak sabar dah dengan gambar kafe kita yang terbaik. Dengan weekend series kita yang hebat. Subhanallah. Jadi mereka tertunggu-tunggu. Tahniah. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi nampaknya tadi saya sempat menjeling dan Alhamdulillah Skynet dah selamat sampai ke Adila. Dan kita punya produk sudah sampai di office. Bagi yang nak mendapatkan produk dan boleh terus ke office, InsyaAllah kita agih-agihkanlah seperti mana yang mereka ada order lah. Gambar kafe pun dah sampai semua, Alhamdulillah. Jadi Cik Zainul, kalau kita tengok dekat sini lah, saya pun sebenarnya membuatkan, sebenarnya saya belajar daripada mak kaya dan sifu saya, bapa kaya dan Master Rudy, bahawa apa yang ada di depan kita sekarang ni. Macam sekarang saya ada MSB. Saya ada di suasana weekend ni, ada dalam diri saya apa yang saya pakai. Kemudian kita nampak benda ni memang membantu ramai orang. Jadi saya ambil pendekatan dekat sini. Kenapa Allah datangkan weekend MSB kepada saya? Tentunya Allah ada rahsianya tersendiri. Mungkin kita nampak selama ni saya mohonkan kepada Allah untuk saya menjadi orang yang banyak memberi manfaat. Jadi doa-doa itu telah dipohon sekian lama dan Allah akhirnya Allah mungkin kita tak tahu di rahsia Allah. Dan kemudian Allah datangkan platform MSB ni kepada saya di waktu apa tahu? Di waktu saya waktu itu masih bertugas di sekolah kanak-kanak istimewa Gugusan Adila. Saya masih bertugas di situ. Seolah-olah Allah menjawab doa saya. Bahkan Allah bagi yang terbaik pula. Saya bagi dua kata putus, sama ada nak teruskan mengajar ataupun berhenti fokus dekat MSB. Saya pilih berhenti mengajar dan fokus di MSB. Subhanallah, itu susunan Allah dan Allah detikkan lintasan itu untuk saya berhenti. Dan dengan izin Allah, Allah bagi yang terbaik untuk saya. Kerana dengan izin Allah, dengan platform ni saya lebih banyak dapat bantu lagi ramai orang yang memerlukan. Apatah lagi di kala COVID ni, ramai yang kesihatannya terganggu, terjejas, ramai yang poket mereka terjejas, poketnya berlubang, poketnya perlu diperbaiki, nak di-repair, macam-macam juga keluhan-keluhan daripada bukan orang lain, sahabat-sahabat kita sendiri. Dan Alhamdulillah, subhanallah, di MSB, platform terbaik untuk kita jana pendapatan. Tetapi dalam masa yang sama kita sihat. Kalau kita tak sihat, bagaimana kita nak meneruskan perjuangan kita sebagai khalifah? Sedangkan kita ditugaskan untuk menyampaikan satu orang dengan berbagai-bagai kebaikan yang perlu kita buat. Itu maka kita kena sihat. Bagaimana kita nak sihat dengan cara yang lebih mudah? Pakai sahaja weekend series dan ikut 4 step yang perlu kita ikut. Apa 4 step yang perlu kita ikut dekat MSB? Step 1 kena pakai stokin untuk pembersihan. Kedua kena pembetulan, penjagaan. Kemudian kita kena terus terapi perangan weekend vitrim. Semua tu kita kena follow. Tapi ia bermula dengan kesedaran bahawa kesihatan itu sangat penting. Kemudian apa yang boleh kita dapat pula dekat sini ialah daripada segi iaitu bonus-bonus yang lumayan. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan saya yang di luar sana yang mula dekat dengan office ni, saya alung sangat dia orang datang.
Kerana dekat situ saya boleh build up dia supaya dia boleh jadi seorang leader yang mana dia perlu turunkan apa yang dia tahu kepada orang di bawah dia. Sebab kita ni perlu daripada satu orang menyampaikan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu perlulah tahu tentang produk semua sekalian dan dia perlu pula menyampaikan pada yang lain, begitulah kita seterusnya. Kerana kalau kita seorang diri tak mampu nak buat semua. Tapi bila kita bersama-sama, saya sebarkan 2, awak sebarkan 2, awak sebarkan 2, awak sebarkan 2, lama-lama ramailah pula. Daripada situ kita dah menyampaikan kebaikan dari satu ke satu yang lain. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada leader di sini yang sangat komit. Bila saya info dekat WhatsApp group, nampaknya dia orang sangat positif dan terima saya punya planning tu untuk datang ke, untuk bawa orang ke, untuk kita bantu daripada segi pencerahan produk ke. Dia susun, saya tolong share. Kalau saya tak sempat, saya dah lahirkan leader di bawah, leader tu yang akan pergi untuk bantu orang di bawah dia. Nanti apa-apa yang tak okey ke apa, nak perlukan pertanyaan ke, nanti dia call saya dan kita boleh buat adjustment kepada yang terbaik lah. Sebab kita terhadkan sekarang ni tak boleh terlalu bebas sangat berjumpa, tapi ikut kita punya SOP dan alhamdulillah dengan kebenaran daripada orang-orang yang nak kita bantu tu, tuan rumah tu sendiri, dia membenarkan. Jadi kita dengan follow SOP, kita pergi untuk bantu, kita share sekejap, dapat dalam 1 jam dah cukup, dah kita terus balik lah. Sebab yang penting kita dah bantu untuk kadang nak sampaikan produk je, nak share produk, tapi tak boleh nak lama, tak boleh nak cepat. Macam mana pun kena ambil masa sikit sebab nak fahamkan dia. Sebab kita tak nak dia pakai produk hanya beli tapi tak tahu fungsi, tak tahu cara jaga, tak tahu cara pakai. That's why kita jumpa, cakap sekejap, fahamkan dia dan kita pantau daripada WhatsApp group. Dan kita dalam tempoh 2-3 hari kita akan servis bagaimana dia pakai, ada perubahan apa semua. Dan alhamdulillah ramai yang bagi feedback positif dalam 2-3 hari dah nampak kesan positif dah. Yang sakit kaki ke alhamdulillah dah tak sakit kaki. Yang mana mula rasa dada sakit, dah sakit dada dah. Jadi benda tu kita follow melalui diorang melalui WhatsApp group. Sebab saya nak dia masuk semua dalam WhatsApp group supaya dapat info-info maklumat dan juga sharing-sharing daripada kawan-kawan lain yang dah mula menggunakan weekend. Dan juga strategi kita ialah duplikasi 1 dengan 2 tu dia mesti ikut. Dia mesti follow. Dia mesti buat. Sebab kalau tak lahirkan 2, bagaimana kita punya dakwah kita nak tersebar. Jadi bagaimana ya Cik Ana, saya dah puan anak saya dah share dengan dua orang ni, tapi dia tak nak buat bisnes. Tak apa, tak nak buat bisnes tak apa. Biar ada bisnes dengan diri dia sendiri. Dia ada keluarga, dia ada anak, dia ada mak, dia ada ayah. Biar dia berbisnes dengan kelompok dia sendiri sebenarnya. Tak perlu jauh-jauh, bermula dengan keluarga sendiri saja. Nak lahirkan 1 akaun ke 3 akaun ke, itulah bermula dengan family dia sendiri dah cukup dah. Dengan izin Allah dekat situ saja pun saya yakinlah tak mungkin kalau dalam kelompok ahli keluarga tu yang mungkin ada 5 orang yang pakai, 3 daripadanya paling kurang pun tak tercerita tentang kehebatan kita. Tak mungkin, pasti tercerita sebab dia sendiri mengalami perubahan tu tadi. Betul. Kak Ana. Ya. Ini yang kita panggil magic box. Magic box? Yes, semua orang ada magic box. Macam kita magic box kita sendiri sebab kita ada adik-beradik kita, ada kaum keluarga kita, saudara mara kan. Suami magic box dia pula nampak. Bila betul. Masing-masing keluarkan magic box ni, berapa berkembang dah kita punya network sebenarnya. Di MSB beli pakai sendiri pun dapat duit. Ya Allah. Betul. Apa lagi nak? Sebab tu saya cakap bermula dari keluarga je dulu cukup. Tapi bila dia orang dah lalui semua ni, dia memang betul pun. Kan kejap mak, kejap ayah, kejap menantu, kejap ipar, kejap duai dah cukup dah. Dalam pada yang ramai tu pasti tercerita kepada kawan yang baik. Kemudian kerjakan pula kawan dia tu, keluarga dia pula.
dah situ dah cukup dah, rangkaian dah berkembang dah. Sebenarnya buat weekend memang tak susah pun. Siapa cakap susah? Senang sangat. Senang lubuk. sangat. Lubuk segala-galanya. Produknya senang, hanya dipakai sahaja. Apa nak pakai? Daripada atas ke bawah, pakai. Daripada satu sampai satu badan pakai ni, tahu-tahu dia berduit pula. Lepas tu tak nak pula ke awak punya suami ke, keluarga suami awak pakai juga? Mesti nak juga. Dekat situ pun awak tak nak duit. Nak tahu pula nak duit. Tahu pula kan. Sebab zaman Siapa sekarang nak ni, duit? zaman sekarang ni ramai yang suka jadi kalkulator orang. Betul. Ya, jadi dekat sini sebelum apa-apa kalau tak faham tentang MSP, kalau tak faham ataupun belum pakai lagi barang weekend, jangan judge apa-apa. Betul. Betul, rotan nanti tahu. Babak nanti. Babak nanti ya. Jadi dia pakai barang kita, ikut panduan yang betul. Satu keluarga bagi sihat, nanti awak didatangi duit. Kalau awak tak nak duit tu, bagi dekat saya. Nak duit, tahu pun nak. Kalau tak nak pula kita ambil duit yang dia dapat tu kan. Daripada situ dia terus terfikir, benda ni pakai-pakai dapat duit pula. So tak payah cerita banyak, awak dah sendiri pakai, awak sendiri yang claim bonus. Tak payah nak cerita banyak-banyak ya. Jadi benda ni sebenarnya untuk kita tackle orang bersama dengan weekend sebenarnya kebanyakannya dan juga kebanyakannya lah senang cakap. Sebenarnya mata kita pun nampak duit. Kenapa? Kita pun tak boleh negatif dengan duit. Sebab duit ni kita boleh gunakan duit tu kepada benda-benda yang baik. Jangan jadikan duit ni sebagai raja Tuhan kita. No. Makin banyak kita dapat duit dekat perniagaan MSB ni, dekat platform hebat MSB ni, makin banyak sedekah kita boleh buat. Biarlah, biar kita cari duit banyak-banyak, tapi banyak jugalah duit tu yang kita bagi dekat orang. Bagi. Betul. Biar jadi tangan yang di atas. Ya. Jadi kalau saya tanya dengan prospek saya juga, saya tanya juga dengan leader saya juga, untuk menjadikan awak berjaya, untuk awak jadi kaya, untuk awak jadi hebat, dulu sekolah dah tertinggal jauh. Nak berjaya dekat sekolah dah tertinggal jauh dah. Dulu mungkin gagal lah dalam pelajaran, tak boleh ke Menara Gading. Itu dulu. Tapi di sini dah nampak peluang hebat ni dengan produk ni yang terbaik ni. Okay, saya tanya. Kalau tak di MSB dia, awak ada tak platform hebat yang boleh menjadikan awak luar biasa? Tak ada. Tak ada, inilah tempatnya. So, buat. Sebab kalau dulu dah tertinggal zaman sekolah, itu dah terdahulu, tak bermakna kita akan gagal selama-lamanya. So, ini peluang yang terbaik untuk kita build up, bangunkan diri, modal insan kita bangunkan untuk kita jadi yang terbaik supaya kita boleh sampaikan yang terbaik dulu untuk orang lain. Jadi bila dia nampak, saya nampakkan platform MSB tempat senang cakap lah, beli impian. Kalau beli impian ni sebenarnya semua orang ada impian. Impian di dunia, impian untuk impian agung kita, semua orang ada. Tapi apakah platform untuk capai macam ke arah tu? Kalau tak ada, inilah tempatnya. So fokuskan aja betul-betul, buat sungguh-sungguh, ikut sahaja apa kita dah plan. Sistem daripada MSB dah terbaik dah, dengan marketing plannya yang tip-top, subhanallah. Tak payah cakap, memang semua dah tahu kan. Kalau tidak, takkanlah tu sponsoring Mak Ai. Kak Syam kaya kita, berdezup-dezup dia punya sponsor dia. Tahniah untuk Kak Syam tau. Tahniah. Jadi dekat sini sebenarnya kita buat benda yang sama, step yang sama, dan semua tinggal follow aja. Yang kedua, yang seterusnya ialah azam. Yang sebenarnya ialah kita punya mindset. Mindset kalau nak berjaya kena ubah. Saya pun masih belajar, tapi dalam pada kita buat MSB, kita dibantu. Kalau saya di bawah naungan Mak Kaya dan Baba Kaya, saya dibantu oleh Mak Kaya dan Baba Kaya untuk kita betulkan mindset ni. Ni mindset ni nak kasih betul. Programkan mindset ni kasih betul. Supaya apa yang kita target itu tu mudah dapat. Kalau mindset masih banyak yang beralasan, masih banyak yang negatif, kena fikir balik, kena postmortem baliklah diri.
Sebab tu dekat MSB saya kata bukan saja saya tahu tentang bisnes, tapi saya tahu tentang macam-macam lagi, iaitu kena kenal diri, kena tahu macam mana bersihnya hati, kena belajar tu semua. Sebab nak buat MSB ni cabarannya tetap ada. Cabarannya tetap ada. Jadi kalau didatangi dengan cabaran dan ujian, apakah persediaan kita untuk tantangi cabaran tu? Kalau tidak dengan ada ilmu, pasti kita akan down. Tapi dengan izin Allah, di sini mak kaya dan bapa kaya serta Master Rudy yang banyak dah berkongsi tips-tips bagaimana nak menghadapi cabaran tu dengan rasa tenang, senyum, dengan selalu berfikir positif, enjoy. Dan alhamdulillah, leader-leader saya dapat tinggal diamalkan sahaja benda tu. Bila semua tu dah ada, udahlah kita pergi berperang. Kalau terkena bom sikit ke, tak mudah melata. Sebab kita buat weekend, tak semua orang suka itu masa. Tak semua orang nak itu jam. Kita cerita pada masa tu tak semua dia close dekat itu jam. Rejection ada, orang macam cakap macam ni ada. Tapi itu adalah kita punya suplemen untuk kita, lagi kuat. Sebenarnya tak ada cabaran pun tak best. Biar kena ada cabaran. Tapi dalam masa yang sama kena masukkan banyak suplemen tambahan lah. Daripada segi mental, fizikal, rohani, jasmani. Kena ada. Jadi alhamdulillah ini semua dalam proses belajar. Tapi sedikit sebanyak dah nampak dah perubahannya, sehingga kan saya sangat bersyukur. Terbaru juga ni kita ada, boleh ke saya sentuh kat sini tentang Rosella Magnus juga sebab ini peluang. Rosella Trading ni ialah satu peluang di mana di waktu COVID seperti ini, pertama kita dah ada package MSB weekend yang terbaik, yang kebabung. Itu dah ada dah. Itu dah memang lubuk kita sharing dengan package yang terbaik dengan mampu miliknya. Keduanya kita didatangi lagi satu, iaitu Rosella Trading. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada mak kaya yang idea ni menolong kita di musim COVID ni untuk kita pulih ekonomi kita, poket kita, untuk upgrade kita punya poket ni. Di mana orang lain kemungkinan tercari-cari apa produk ataupun apa bisnes yang terbaik di kala ini. Tetapi dekat MSB tak cukup dengan satu, malah ada lagi peluang untuk buat duit, dan maka produk Rosella pun terbaik. Saya sangat suka dekat Rose Water. Rose Water ni pengalaman saya dan juga ada network saya, dia share dengan saya, Rose Water ni bukan saja kalau bahasa Jawanya kita cakap semprot-semprot aja kan. Semprot-semprot aja macam ni kan. Semprot-semprot aja pun dah power. Semprot-semprot aja pun dah tegang. Minta maaf cakap dekat sini tegang. Rose Water ni dia ada fungsi untuk menegangkan, melicinkan tapi yang saya nak share dekat sini testimoni network saya itu ialah Rose Water boleh semprot, boleh disembuh dekat aset wanita juga, dekat aset lelaki juga. Kerana dia sebab dia dapat kesan, sebab dia boleh tegang, dia dapat kesan baik tu, dia share dengan saya dan dia repeat lagi. Bermaksud Rosella Water kita memang terbaik. So yang tak ada lagi Rose Water di rumah, pastikan produk ni sentiasa ada di rumah dan tak boleh putus. Sebab selain daripada dia untuk kita punya kesegaran kulit muka, dia untuk mencerahkan kita punya ni jeragat-jeragat ni boleh pudar. Dia terbaik untuk kita punya terapi lah. Dan keluar sekejap kan sembuh. Memang the best. Saya share ni supaya ramai orang lebih tahu tentang Rosella ni. Jadi alhamdulillah dekat Akademi Kayu Lumba Duit sekarang ni lahir
ejen Rozella. Alhamdulillah, dan kami terus share produk terbaik Rozella ni kepada ramai, kerana kita bukan hanya ada weekend, kita ada Rozella, dan Rozella kita sangat terbaik untuk kesihatan, kecantikan dan juga kita punya poket. Bohonglah kalau kita buat bisnes tak nak duit, bohong. Sebenarnya bisnes ujung-ujungnya cerita ialah duit. Tapi duit tu kita nak apa kan, nak dibagaimanakan, nak diolah bagaimana, kita yang tentukan. Kita fikir duit ni bawa baik, baiklah jadinya. Duit yang banyak boleh bawa buruk, itu fikiran sendiri. Jadi buat bisnes kat MSB ni dah memang terbaik. Siapa yang dah ada dekat lubuk duit ni, terus aja fokus, ikut leader masing-masing, follow leader masing-masing. Pastikan leader itu sendiri betul supaya orang di bawah dia juga betul. Pastikan leader itu bawa sistem yang betul, cara yang betul, pemikiran yang betul, dan lahirkan orang di bawah dia betul, maka yang di bawahnya insya-Allah dengan izin Allah semua betul. Jadi kita kena betul, baru yang lain ikut betul. Kalau kita tak betul, tolong betulkan diri sendiri dulu. Jadi alhamdulillah saya terdidik betul oleh mak saya dan bapa saya. Terima kasih mak, terima kasih bapa, terima kasih sipu-sipu yang dah mengajar saya, sebab saya belajar daripada sekeliling. Orang sekeliling yang banyak mengajar saya. Jadi dekat situ tanpa orang lain kita tidak ke mana-mana. Tapi untuk kita menjadi lebih baik, kita perlukan mentor untuk pimpin kita. Betul. Jadi dekat MSB ni saya dah nampak wujud mentor-mentor, sifu-sifu yang boleh kita dekati dia, kawan dengan dia, ikut jejak langkah dia dan amalkan apa yang mereka dah buat. Itu je prinsip kita nak berjaya dekat MSB ni. Seperti mana yang tadi Kak Syam kaya, kita dah share banyak daripada pengalaman-pengalaman dan juga rahsia-rahsia kejayaan yang dia dah share tadi. Itu dah memang terbaik. Tapi bila input banyak-banyak tu kita dah dapat, pastikan kita ikut. Kalau banyak masuk tapi tak buat, tak berguna. Jadi banyak masuk, diterapikan, dibuat walaupun sedikit, tapi istiqomah, insya-Allah dapat hasilnya. Jadi kawan-kawan yang dekat luar sana yang saya masih nampak lagi belum bangkit daripada lamunan yang terhenti tadi tu. Bangkit. Ini COVID-19 kita tak tahu bila berakhir. Tapi adakah kita nak poket kita terus COVID? Tak nak. Kalau sumber kewangan masih orang kata di tahap yang kronik, saya galakkan dan saya sangat syorkan yang di luar sana, especially yang dah ada akaun dekat MSB ni, teruskan, bangkit, on balik, aktifkan balik akaun tu, share produk weekend kepada ramai orang kerana weekend series kita yang terbaik abad ini. Betul Kak Nang. Sebab apa? Sampai bila kita nak bermula? Sebab usia kita tak pernah ke belakang. Betul. Ya. Jadi yang masih melihat tentang orang lain, yang masih melihat tentang perubahan orang yang lain, hentikan. Perubahan pada diri sendiri berlaku, awak nak tengok perubahan orang lain, tak ke mana-mana, tak ada hasil apa pun. Tapi awak bangkit dan ubahlah diri sendiri, bermula dari diri awak sendiri. Sebab kemungkinan awak lebih berjaya daripada orang terdahulu. Kita tak tahu, tapi pastikan bersama dengan kita, ikut cara yang betul, sistem yang betul, follow MSB, follow mentor-mentor, ikut sahaja insya-Allah. Akaun awak yang dulu senyap sepi tu insya-Allah boleh menghasilkan pendapatan yang lumayan. Sekiranya ubah saja mindset. Jadi di kala ini kita sebenarnya memerlukan lebih ramai lagi usahawan-usahawan di luar sana untuk mengembangkan lagi weekend ni di serata dunia. Kerana kita perlukan sokongan ramai, kerana daripada seorang menceritakan kepada yang lain, dia akan tersebar dengan banyaknya. Kerana weekend series kita ni, kita tak payah cakap banyak pun sebenarnya. Bagi pakai dia apa ni, nanti dia buat kerja sendiri. Cuma yang paling
kita kena tekankan dekat sini ialah kena fokus dan kena ada komitmen. Komitmen ni maksud apa? Kalau dekat kita punya action plan sekalipun kita dah nampak hadir kelas. Hadir kelas ni sebenarnya kebanyakan daripada Mass Caribbean kita. Saya tak tahu tim lain tapi tim saya sendiri, saya contohkan tim saya sendiri, ramai yang kurang. Maksudnya perlu diperbaikilah maksudnya selepas ni, iaitu hadir kelas untuk mantapkan lagi ilmu. Macam Cik Zainul, Cik Azlan banyak dah settingkan ilmu-ilmu tentang produk, tentang plan-plan untuk kita ambil tahu. Ramai yang boleh perkenalkan weekend kepada ramai orang, tetapi dia belum berjaya untuk hadir kelas. Sekarang kita pun dah pakai macam ni je kan, online je kan. Sambil-sambil kita kerja ke apa ke tu, tengoklah sekejap, baik kata kan. Ilmu tu kita kena ada lah supaya kita tak ketinggalan. Dan kita berada di environment, situasi yang sentiasa bersama dengan orang-orang hebat MSB. Kalau kita tertinggal, kita tak mengikuti kelas, energi negatif tu pun masuk. Kita tak nak energi tu masuk. Kita nak energi tu negatif tu pergi jauh-jauh. Jadi dia punya poinnya ialah kena selalu ada di lingkaran orang-orang yang positif. Siapa leader awak? Ikut leader awak. Apa leader awak cakap? Follow. Apa leader awak plankan? Follow. Macam kita, mak saya ada buat macam ni, ada cakap macam ni, follow. Jadi siapa yang follow, insyaAllah dialah yang merasa keberhasilannya, keberuntungannya. Jadi mungkin dah terlewat ke Cik Zainul? Bukan senang nak tengok anak kita bagi kata-kata semangat, kata-kata pendorong pada orang-orang kat luar. Biasanya dia buat dengan tim dia je. So alang-alang dia dah terbakar ni, biar bagi dia tuang. Dengan kita terbakar. Ya, alhamdulillah, insya-Allah sama-sama kita. Satu je kita nak, kalau COVID ni kita tanya pada diri sendirilah. Yang dah ada dekat MSB ni, dah ada nama dekat MSB ni, satu je kita kena tanya pada diri sendiri. Nak susah ke nak senang? Pilih. Nak sakit ke nak sihat? Betul. Nak miskin ke nak kaya? Pilihlah tu sendiri jawapan tu. Jadi sebab hidup adalah pilihan. Ya. Dah ada dekat platform ni, kalau tak teruskan rugi. Betul. Rugi. Serius. Macam mana cara nak ambil balik aura tu? Ni kita ada leader-leader hebat ni. Ada KB Rish, ada Kak Syam, ada Cik Ustaz Hafizan. Ramai lagi mentor. Kalau cari dia, korek dia. Minta dia ajar, minta dia pimpin tangan kita ni. Ini kalau dia hulur tangan, kita Mass Caribbean macam tentu KB Rish, Kak Syam pun senantiasa sambut tangan dia kan untuk bantu. Betul. Kan? Betul tak? Betul. Masalahnya lari jauh. Lari larau. Kejar. Kalau yang menjauhkan diri tak dapat Dan nak nolong. Sebab kita kena sama-sama. Betul. Kalau awak tak bersama dengan kita, macam mana kami nak bantu awak? Betul. Kalau awak nak capai impian awak tapi awak menjauh daripada kami, bagaimana kami nak tolong capai impian awak? So you kena sama-sama dengan kita, together buat sama-sama, buat sampai jadi. Ikut sistem. Follow aja. Jangan banyak komplain, jangan banyak bersangka buruk. Itu je. Nanti kena ketepikan. InsyaAllah. Ni kita dah ramai dah leader-leader hebat dekat sini. Semua dah bawa benda yang betul dah. Jadi follow aja. Jadi betulkan diri, insyaAllah. Yang lain jadi betul. InsyaAllah. Mantap. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja Cik Zainul perkongsian saya. Saya mohon maaf sekiranya sharing saya ni ada sedikit sebanyak yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki kerana niat saya ialah untuk bantu kawan-kawan semua. Jomlah naik. Jomlah buat MSB. Jomlah ubah hidup kita kerana kita dah lama. Mungkin di kalangan kita dah lama hidup pas-pasan aja. Pas-pasan aja hidup. Habis bulan duit tak ada. Kadang tak sampai hujung bulan pun.
Sangkut dah. 2 minggu pun dah habis, tak ada duit dah. Dia tak ada sumber dah nak dicekau kat mana. Jadi dekat sinilah saya bukan merayulah, saya nampakkan mengajak. Saya mengajak yang dah bersama tetapi tidur, bangun kerana awak berhadapan dengan satu peluang yang sangat berharga. Orang lain berlumba-lumba buat MSB, tapi kalau awak tak seperti orang lain, awak tidur, maafkan kami tak dapat nak bantu kerana Allah takkan mengubah nasib seseorang melainkan dia mengubah nasib dia sendiri. Allah takkan mengubah sesuatu kaum kecuali kaum itu mengubah. Betul. Dia sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah firman tu. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam pada kita buat benda ni, kita bawa dua-dua. Dunia kita nak, akhirat pun kita nak. Tapi perlukan ada mentor yang betul supaya kita sama-sama di bawah track yang betul dan capai impian kita jutawan. Amin ya rabbal alamin. Jutawan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Cik Zainul. Mohon maaf dari saya, terkasar bahasa saya. Saya mohon maaf kesilapan apa yang saya lakukan daripada segi tutur kata ataupun perbuatan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri sendiri. Saya mohon maaf. Zahir dan batin. Dengan satu kata-kata terakhir, untuk kita menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup ini, teruslah bersangka baik dan sebarkan kebaikan. Mentelah lagi kita sudah berada di platform Hebat MSB, teruskan perjuangan, jangan berhenti kerana berhenti akan memperlambatkan proses kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Hebat. Apa Kak Ana kita bila berbicara. Dah lama tak dengar dia berbicara depan-depan ni, bila tengok dia berbicara hari ni saya macam tak dia punya smart. Sebab tu kita dapat lihat perkembangan ataupun kelancaran yang berlaku dekat dia punya tim. Sebab bila kita nak melahirkan sesuatu, pastikan kita masukkan input yang betul pada diri kita untuk kita set. Terima kasih kepada anda semua. Saya tak nak cerita panjang sebabnya dah ngam banyak input dah kita berikan pada hari ini insya-Allah. So apa-apa pun terima kasih, saya mewakili kepada panel-panel yang lain, minta ampun dan maaf jika sepanjang kami punya siaran dekat 2 jam ini mungkin ada kata-kata yang menggurus hati kalian, dan insya-Allah harapnya benda yang baik itu semua datang daripada Allah, akan beri ruang dan peluang pada diri kami lah untuk berkongsi dengan kalian semua, dan benda yang kurang elok ataupun tidak baik itu semua datang pada kelemahan kami sendiri. So insya-Allah kita jumpa lagi pada siri yang akan datang, dan sentiasa gunakan peluang dan bertindak. Mbak kata tadi Kak Ana, kalau kita dah absorb segala jenis ilmu ataupun segala jenis tips tetapi disimpan di dalam hati, memang benda itu tidak akan membuat hasil. So nak tak nak kena lakukan sesuatu. Okay, so insyaAllah start daripada petang ini, lakukanlah sesuatu. Bertindaklah untuk menghasilkan sesuatu hasil yang lumayan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Tahniah. Tahniah semua. Salam sukses untuk semua. Jumpa anda di puncak kejayaan. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.